Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan ini berita utama 27 Safar 4 Oktober. Kerajaan Melaka tumbang. Juga 5 saksi kes pukul autism dipanggil polis. Kerajaan Negeri Melaka hari ini tumbang selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri adun kerajaan mengumumkan hilang kepercayaan dengan kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Kesemua mereka telah menghantar surat menarik sokongan berkenaan kepada pejabat Ketua Menteri hari ini. 4 adun itu ialah bekas Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan BN Pantai Kundur, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti Bebas Bengkalan Batu dan Datuk Nur Effendi Ahmad Bersatu Teluk Mas. Kami berempat telah pun menyerahkan surat ketidakpercayaan kami menarik balik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Sekaligus 4 orang kami ini akan mencari jalan untuk memberikan peluang kepada kerajaan negeri ini ditubuhkan bagi meneruskan perjalanan dan pentadbiran negeri di masa hadapan. Dalam pada itu, Idris yang juga bekas Ketua Menteri Melaka berkata beliau bersama Nur Azman yang juga Wakil Rakyat UMNO bersedia untuk berdepan sebarang tindakan daripada parti itu dan menyerahkannya kepada lembaga disiplin parti. Sebelum ini, spekulasi bertiup kencang mendakwa kerajaan negeri Melaka yang diterajui UMNO bakal tumbang pada bila-bila masa. Untuk rekod, kerajaan mereka dipimpin Sulaiman dari UMNO selepas Perikatan Nasional PN mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan PH yang tumbang Mac tahun lalu. Kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Sulaiman sebelum ini mempunyai 17 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, manakala pembangkang pula 11. Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar pilihan raya negeri diadakan di Melaka. Cadangan itu katanya bagi memberi peluang kepada rakyat untuk memilih sendiri kerajaan yang memimpin. Saya tidak mengapa kehilangan kerajaan negeri yang dikuasai oleh parti saya, tetapi tunggulah. Saya fikir elok adakan pilihan raya negeri yang baru supaya Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan dan kita beri mandat semula pada rakyat untuk rakyat memilih manakah kerajaan yang terbaik untuk mentadbirkan negeri itu dan juga negara kita, insya-Allah. Cadangan tersebut dibuat Datuk Seri Ahmad Zahid ketika sesi perbahasan di Parlimen hari ini. Beliau dalam pada itu berharap kemelut politik di Melaka tidak akan berulang di peringkat persekutuan. 5 saksi dipanggil polis berhubung kejadian pukul seorang kanak-kanak autism di sebuah pusat intervensi kanak-kanak di Ampang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Eshak berkata kes tersebut masih disiasat polis dan kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Jelas Muhammad Farouk kesemua 5 saksi tersebut dipanggil hari ini untuk dirakam keterangan. Sejak semalam, tular video seorang wanita warga Singapura yang juga pengurus pusat intervensi kanak-kanak di Ampang itu dilihat mengasari seorang kanak-kanak autism. Suspek dilaporkan bertindak demikian apabila mangsa mengelak untuk makan. Kejadian dilapor berlaku pada 1 Oktober lalu dan ia disedari ibu bapa mangsa selepas menemukan kesan lebam pada anak mereka. Bapa mangsa kemudian bertindak melihat rakaman kamera litar tertutup CCTV dan melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Suspek kemudian ditahan polis pada 3 Oktober. Polis akan menjalankan siasatan berhubung status berbaur perkauman yang dimuat naib Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Pasir Putih Burhanuddin Cik Rahim di Facebook pada Jumaat lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata siasatan terperinci daripada pelbagai sudut akan dijalankan mengikut beberapa seksyen yang ada seperti Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998.
Bila ada laporan tentang orang yang melakukan kesalahan seperti ini, polis akan siasat. Kita akan siasat di bawah beberapa section yang ada, 504 dan juga 233 MCMC. Akta MCMC 233 itu kita akan tengoklah apa yang pernah dilakukan itu, oleh kerana sudah pun ada laporan yang dibuat di beberapa balai polis yang di seluruh negara. Itu tetap kita lakukan, jadi tak ada perubahan tentang isu itu. Cuma bila you tanya dari segi parti, saya anggap ianya selesailah. Sebelum ini tular di media sosial tulisan perkauman oleh Borhan C. Rahim terhadap SK Sona selepas pemain badminton perseorangan wanita negara itu tewas di tangan pemain Jepun dalam aksi separuh akhir Piala Sudirman di Finland pada Jumaat lalu. Borhanuddin telah membuat satu permohonan maaf bertulis berhubung kenyataan itu pada semalam selain turut menawarkan diri melepaskan jawatan sebagai Naib Ketua Bersatu Bahagian Pasir Putih demi menjaga nama baik parti diwakilinya. Datuk Seri Hamzah meminta orang ramai agar sentiasa memikirkan tanggungjawab bagi memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Beliau berkata demikian sempena Majlis Pecah Tanah Pembinaan Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu IPK Terengganu siang tadi. Penutupan Pusat Pemberian Vaksin Mega PPV World Trade Center Kuala Lumpur dibuat susulan kadar vaksin di kawasan sekitar telah mencapai matlamat dan sasaran. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata PPV lain yang telah mencapai tahap pemberian vaksin yang disasarkan juga akan ditutup secara berperingkat. Bila kita sudah sampai satu tahap di mana kebanyakan daripada penerima vaksin sudah pun menerima vaksin. Jadi kita tak perlu lagi ada PPV yang besar beroperasi sebab ini melibatkan kos dan sebagainya. Jadi bila kita dah puas hati satu kawasan itu sudah mencapai liputan yang agak baik, kita akan mula tutup PPV. Namun demikian esok saya akan bermesyuarat dengan KKM dan juga MOSKI untuk membincangkan supaya ada beberapa PPV yang masih lagi buka sebab ada yang sama ada tercicir ataupun warga asing. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menutup PPV World Trade Center Kuala Lumpur malam tadi. PPV World Trade Center merupakan PPV mega pertama yang mula beroperasi sejak 5 Mei lalu. Sejak ia mula beroperasi sepanjang 150 hari ini, lebih 1.2 juta dos vaksin telah diberikan. Majlis sosial di dalam tempat tertutup mungkin menjadi antara sektor terakhir yang dibenarkan untuk dibuka. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata buat masa ini beliau tidak yakin prosedur operasi standard SOP mampu dipatuhi orang ramai dalam majlis besar seperti perkahwinan. Ujar Khairi Jamaluddin di media sosial, orang ramai berpotensi untuk menanggalkan pelitup muka dan mula bercakap bersama tetamu lain apabila mereka menjamu selera. Tambahnya, sikap orang ramai akan terhadap kepatuhan SOP akan dinilai apabila kebenaran rentas negeri diberikan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan seorang pengguna Twitter berhubung kebenaran majlis sosial. Setakat semalam, 87.6% populasi dewasa telah divaksin. Ujar Khairi Jamaluddin, kebenaran rentas negeri akan dinikmati rakyat Malaysia tidak lama lagi. Lebih 143,000 pelajar kembali ke sekolah hari ini untuk sesi pembelajaran secara bersemuka. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin berkata kehadiran tinggi dapat dilihat untuk kelas-kelas peperiksaan. Namun beliau juga memaklumkan ada ibu bapa yang mengambil sikap tunggu dan lihat dengan menangguhkan dahulu penghantaran anak mereka ke sekolah. Ketika awal ibu bapa mengambil pendekatan untuk sebahagian daripada mereka mengambil pendekatan untuk tidak menghantar terlebih dahulu. Namun apabila masa berlalu untuk satu tempoh, kita dapat lihat bahawa kehadiran itu amat baik. Dan secara umumnya kehadiran di kalangan murid SPM, murid SPM dan juga murid-murid STPM, khususnya STPM semester 2 adalah amat baik. Dalam siri lawatan saya, hampir kesemua adalah yang tak dapat hadir kerana kurang sihat dan sebagainya. Namun anak-anak ini cukup bersemangat untuk kembali ke sekolah.
Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Kursyah, Kuala Pilah selepas melakukan lawatan ke beberapa sekolah lain di Seremban dan Kuala Pilah bagi meninjau sesi pembukaan yang bermula hari ini. Semua sekolah di seluruh negara kecuali Kedah dan Johor mula dibuka selepas ditutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagi Kedah dan Johor, sekolah akan mula dibuka pada 10 Oktober hadapan. Menurut Datuk Dr. Muhammad Razi, setakat ini pelbagai langkah tambahan telah diambil bagi meningkatkan aspek keselamatan pelajar termasuk pembukaan secara berperingkat, kehadiran 50% dari kapasiti sebenar dan menyuraikan pelajar secara berperingkat bagi mengelakkan kesesakan. Katanya pembukaan semula sekolah memberi peluang pelajar untuk merasai suasana pembelajaran sebenar. Di Perak, hanya calon semester 2 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan murid program pendidikan khas integrasi PPKI memulakan sesi persekolahan. Pengoperasian semula sekolah di negeri yang berada di fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN itu melibatkan 57 sekolah menengah dan 250 sekolah pendidikan khas. Tinjauan TV Al-Hijrah ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Michael Ipoh mendapati pelajar bersemangat untuk memulakan sesi persekolahan dengan ada yang mula datang ke sekolah seawal 6.30 pagi. Semua pelajar yang hadir ke sekolah hari ini mematuhi prosedur operasi standard SOP ketat dengan memakai pelitup muka, mengimbas aplikasi MySejahtera serta memeriksa suhu badan. Seorang pelajar Karuna Mugi Kogilaraj berkata dia membuat persiapan untuk kembali semula ke sekolah sejak 2 minggu lalu bagi mengelakkan situasi panik pada hari pertama. Katanya pembukaan semua sekolah ini membolehkannya memberikan tumpuan penuh kepada persiapan untuk mengambil Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Saya memang seronok, takut juga sebab seminggu lepas tu kita akan ada trials kita. Ya, so takut dan seronok. Memang lebih selesa and ia lebih efektif sebab dekat online class memang susah nak tanya soalan kat cikgu and all that. Sekarang datang ke sekolah memang lebih produktif lah. Sementara itu bagi Nur Irdina Syamsul Huda yang sudah melengkapkan suntikan 2 dos vaksin berharap sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa dengan pematuhan SOP yang ketat. Saya rasa insyaAllah boleh SOP di sekolah pun cikgu semua dah buat yang terbaik untuk tetapkan SOP cara berjalan masuk ke sekolah dan kedudukan di kelas pun dah cikgu dah letak meja, letak nama semua. Jadi saya tak risaulah pasal tu sebab sekolah dah buat yang terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, pegawai perhubungan sekolah PPS terdiri daripada anggota dan pegawai polis akan ditempatkan di semua sekolah bermula hari ini bagi memantau aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP. Ujar beliau, 57 PPS akan ditempatkan di sekolah menengah, manakala 56 lagi akan ditempatkan di sekolah PPKI. Tiap-tiap sekolah di Perak ni ataupun di seluruh negara dia ada punya pegawai perhubungan sekolah. So di Perak ni kita pastikan semua PPS untuk hadir ke sekolah, pastikan semua SOP dipatuhi sepenuhnya oleh pihak sekolah, staf sekolah, guru-guru dan juga pelajar-pelajar di sekolah berkenaan. Polis juga akan menempatkan kenderaan berbagai guna MPV dan unit rondaan bermotosikal di hadapan pintu sekolah bagi memantau pematuhan SOP. Datuk Mio Farid Al-Atrash berkata demikian kepada media selepas memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Michael Ipoh sempena sesi pembukaan semula sekolah hari ini. TV Al-Hijrah perlu kekal identiti sebagai platform dakwah. Alhamdulillah bertemu lagi. 5 inisiatif mantap menjadi fokus Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam usaha membantu keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 tanpa mengira bangsa dan agama. Menterinya, Senator Idris Ahmad berkata inisiatif di bawah Pelan Intervensi Agensi Agama Mendepani COVID-19, Piagam C19 itu memberi tumpuan khusus untuk meringankan beban rakyat yang terjejas fizikal, mental dan kewangan.
Jelas Idris, 5 inisiatif mantap tersebut membabitkan pemantapan mental, jasmani dan rohani, sistem pendidikan Islam, institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam, institusi masjid dan surau serta sosioekonomi ummah. Kerana sesuai dengan keadaan rakyat yang masih berada dalam suasana pandemik, dan insya-Allah hujung tahun nanti kita akan berada dalam soal endemik. Walaupun 14 agensi yang saya kendalikan ini kita harapkan ianya akan dapat memberikan manfaat kepada rakyat semua, bukan saja kepada orang Islam, malahan juga kepada orang bukan Islam itu sendiri. Kita nak menunjukkan tentang bagaimana keadilan Islam itu yang akan dapat dikecapi juga oleh mereka. Melalui piagam C19, agensi agama di bawah kementerian itu akan menyantuni lebih ramai individu dan keluarga terjejas termasuk melalui misi musaadah COVID-19. Maka sebab itu kita harapkan semua agensi saya akan turun jumpa mencari individu-individu yang memerlukan kepada bantuan, terutamanya kita ada konsep musaadah yang kita berikan melalui bakul makanan dan juga tentang yang terbaru kita nak lancarkan untuk wilayah persekutuan seramai iaitu musaadah tijariah, iaitu untuk kita membantu 700 orang mereka yang hidup di wilayah lah, kerana ini kerjasama dengan Jawi dan Mawib, iaitu untuk kita berikan modal teroka sebanyak RM3,000 seorang. Kos belanjaan lebih kurang 2.1 juta. Tambahnya antara agensi terlibat ialah Yapim, Mawib, Jawi, Yayasan Wakaf Malaysia, Tabung Haji, TV Al-Hijrah dan lain-lain agensi di bawahnya. Persaingan antara stesen televisyen dan media sosial semakin sengit ketika ini. Namun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad, yakin TV Al-Hijrah tetap mampu bersaing melalui corak penyampaian dan kelainan yang ditawarkan kepada penonton. Idris berkata TV Al-Hijrah mempunyai peminatnya yang tersendiri dan stesen televisyen Islam itu diharap dapat terus mengekalkan identitinya sebagai platform dakwah kepada ummah. Dan walaupun kita tahu ada saingan dengan medsos sebagainya, kita yakin dan percaya TV Hijrah dapat bersaing kerana dia ada market yang boleh untuk menjadikan tawaran daripada TV Hijrah sendiri. Menurut Idris, TV Al-Hijrah juga sentiasa menyajikan program-program yang bermanfaat kepada penonton malah tidak bercanggah dengan syariat Islam. Stesen TV Islam itu juga menjadi ejen pemberi maklumat yang tepat dan sahih. Ya, kita hendak harapkan TV Hijrah ini menjadikan satu pilihan, satu pilihan kepada masyarakat. Terutama seperti nak bagi tahu lah, Islam ni tidaklah tolak hiburan, tapi kita ada alternatif kita. Hiburan kita ialah hiburan Islam. Yang keduanya kita harapkan juga TV Hijrah ini merupakan pemberi maklumat yang sebenar, bukan maklumat yang direkayasa begitu saja. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen Maulid Rasul dan wajah baharu studio TV Al-Hijrah di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah pagi tadi. Program Dapur It'am 6.0 diaktifkan kembali bermula hari ini sehingga 6 Mac 2022. Ia akan melibatkan penyertaan 70 buah masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pelancaran program tersebut disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad di Surau Al-Hikmah Projek Perumahan Rakyat PPR Beringin Jinjang Utara. Turut hadir Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar dan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail. Program Dapur It'am 6.0 Anjuran Jawi merupakan inisiatif di bawah Pelan Intervensi Agensi Agama Mendepani COVID-19 Piagam C19. Ia dijayakan melalui peruntukan perbelanjaan yang disalurkan oleh Mawib berjumlah RM10,710,000. Dapur It'am yang berkonsepkan Soup Kitchen akan menyediakan pak makanan dengan pelbagai jenis menu masakan setiap hari secara percuma kepada golongan sasaran yang memerlukan. Tujuan utama program tersebut adalah menyasarkan sifar lapar dalam tempoh pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dapur It'am 6.0 dijangka dapat memberikan manfaat kepada 8,400 orang penerima setiap hari, manakala jumlah keseluruhan penerima manfaat yang dijangkakan sepanjang program tersebut berlangsung berjumlah 1,285,200 orang. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperuntukkan sejumlah RM1 juta sebagai dana bagi program Mawib Prihatin Kasih Asnaf 3.0.
Program itu akan menawarkan pembiayaan rawatan kepada asnaf sebagai pesakit luar di Hospital Pusrawi dan Mawib Healthcare. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syahri, daripada dana 1 juta tersebut sejumlah 500,000 akan disalurkan bagi kos rawatan di Pusrawi, manakala bakinya diperuntukkan untuk kos rawatan di Mawib Healthcare. Dan mereka ini dirawat secara percuma dengan kos maksimalnya RM300. Dan program ini pada hari ini Mawib memperuntukkan sebanyak 1,500,000 untuk Pusrawi dan 500,000 lagi untuk Mawib Healthcare. Jadi program ini akan sentiasa berterusan untuk dimanfaatkan oleh 27,000 asnaf yang berada di bawah tanggungan Mawib. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Mawib Prihatin Kasih Asnaf 3.0 di Ibu Negara siang tadi. Jelas Datuk Ahmad Marzuq, selain rawatan di 2 hospital berkenaan, golongan asnaf juga layak untuk mendapatkan rawatan di beberapa klinik di bawah anak syarikat Mawib. Sementara itu, dari Januari hingga Oktober tahun ini, Mawib telah mengagihkan RM100 juta dana zakat menerusi pelbagai inisiatif di bawah program Mawib Prihatin Kasih Asnaf. Selain itu, sehingga Ogos tahun ini sejumlah RM497 juta dana zakat juga diagihkan Mawib menerusi pelbagai skim bantuan kepada mereka yang layak. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D dan Akademi Kecemerlangan Emas yang akan dibuka Koperasi Makmur Malaysia Berhad Komakmur pada pertengahan Januari 2022 bakal membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia sebagai tukang emas. Pengerusi Komakmur, Datuk Hishamuddin Abdullah berkata, pusat R&D dan Akademik Kecemerlangan itu akan menjadi tempat melatih golongan belia teknik pertukangan emas secara tradisional serta moden selama 2 hingga 3 bulan sebelum ditawarkan untuk bekerja di kedai-kedai emas milik Makmur Gold. Menurut Datuk Hishamuddin, beliau yakin melalui latihan yang akan diberikan, ia dapat memberi manfaat kepada lebih 500 kedai emas di seluruh negara. Buat masa sekarang kita telah melatih, saya ingat hampir 50 orang tukang-tukang emas ni, dan mereka berada di semua kedai emas cawangan kita. Dan sebenarnya permintaan pasaran untuk tukang emas ini sangat besar, di mana hampir 500 kedai emas yang ada di Malaysia ni memerlukan perkhidmatan tukang emas mahir. Dan saya rasa Komakmur merupakan satu-satunya institusi yang mengeluarkan pekerja mahir dalam bidang pertukangan emas. Dan gaji yang biasanya mereka terima sekitar RM4 ke RM5,000 sebulan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Pusat R&D dan Akademi Kecemerlangan Emas bersama Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad dan Datuk Bandaraya Kuantan, Datuk Hamdan Hussein di Pejabat SIRIM Pahang. Sementara itu, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berharap kewujudan Akademi Kecemerlangan Emas itu akan dapat melahirkan pelapis tukang emas yang berkualiti tinggi. Kita cadangkan dengan Komakmur juga untuk menjadikan pusat di sini adalah sebagai satu akademi latihan emas untuk membangunkan supaya industri ini dia punya pelapis-pelapis yang mahir dalam bidang pertukangan emas di kalangan anak-anak muda kita. Kita nak menjadikan kerjaya bidang emas ini satu kerjaya yang menarik dan memberi peluangan yang hebat. Pembukaan Pusat R&D dan Akademi Kecemerlangan Emas yang terletak di Kuantan, Pahang itu juga diharap dapat menjadikan Ibu Negeri Pahang terkenal sebagai pusat pengeluaran dan penyelidikan emas serta menjadi tarikan pelancong dan pelabur. Letupan bom di Kabul. Sekurang-kurangnya 2 maut dalam letupan bom di pintu masuk Masjid Eidgah di Kabul. Insiden yang disifatkan terburuk itu berlaku ketika orang ramai mengunjungi masjid berkenaan bagi menghadiri majlis doa susulan kematian ibu kepada jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid. Insiden pagi Ahad itu turut mencederakan puluhan orang awam.
Zabihullah Mujahid menerusi laman Twitternya menyebut beberapa orang awam telah terkorban manakala media tempatan yang memetik kenyataan Menteri Dalam Negeri mengatakan letupan itu menyebabkan 8 orang terkorban dengan 20 yang lain cedera. Jurucakap Taliban pula tidak menolak kemungkinan jumlah yang maut mungkin meningkat. Sementara itu, tiada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Wartawan AFP di dua lokasi berlainan mendakwa mendengar letupan dan tembakan. Ambulans pula dilihat bergegas menuju ke bahagian kecemasan hospital bagi merawat mangsa yang cedera akibat insiden terbabit. Sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada pertengahan Ogos, ketegangan antara kumpulan Daesh dan Taliban semakin meningkat. Sebelum ini, satu letupan juga berlaku di lapangan terbang Kabul, mengorbankan 169 nyawa termasuk 13 anggota tentera AS. Tumpahan minyak di pantai selatan California disifatkan sebagai bencana alam sekitar apabila ia memusnahkan hidupan marin selain menjejaskan ekologi. Pencemaran itu turut memaksa penutupan sementara pantai terkenal Huntington Beach bagi memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk mengatasi masalah berkenaan. Kejadian yang dikesan sekitar 9 pagi semalam membabitkan tumpahan kira-kira 480,000 liter minyak dan mencemari 5.8 batu nautika termasuklah di sepanjang garis pantai popular Huntington Beach dan Newport Beach. Turut ditemui bangkai ikan dan burung yang mati akibat pencemaran minyak berkenaan. Pertunjukan udara Pasifik juga terpaksa dibatalkan kerana dikuatiri tumpahan minyak itu membahayakan orang ramai. Pihak berkuasa ketika ini masih mengesan punca tumpahan dan jenis minyak yang mencemari kawasan luar pesisir. Sementara itu, pengawal pantai sedang bekerjasama dengan agensi tempatan bagi menangani kesan lebih buruk selain menggerakkan pasukan bagi membersihkan tumpahan minyak berkenaan. Ketua Huntington Beach menegaskan syarikat yang menjadi punca kepada bencana alam sekitar ini perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.